Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Salam Zohor buat semua family mengaji Tenten. Macam tak dengar. Boleh dengar suara. Macam tak dengar. Waalaikumsalam Kak Nur Aini. Selamat datang semua. Alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul secara alam maya sahaja pada tengah hari ini untuk slot hadis. Okey, terbaik semua. Adakah suara dan gambaran saya jelas? Okay, Assalamualaikum dan selamat datang buat semua family mengaji Tenten. Adakah suara dan gambaran saya jelas? Sekiranya tidak jelas, boleh komen ya. Okay. Dah share kerana Allah. Okay, terima kasih buat yang dah share. Buat yang belum share, boleh teruskan share. InsyaAllah sama-sama kita mendapat manfaat dan juga memberi manfaat kepada orang lain ya. Tak rugi kalau share ilmu hadis. Bawa orang lain sama-sama untuk menelaah ilmu hadis pada tengah hari ini. Ya. Waalaikumsalam Kak Nurul Ain Najwa, Kak Sal Rashid, Kak Zumali, Kak Cik Non. Alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nur Aini kerana respon. Okey, semangatnya semua. Hari ni kita buat lambat sikit untuk slot hadis kita, tapi tak apa. Saya tidak akan mengambil masa yang lama. Jelas suara okey. Okey, terima kasih kerana respon. Okey, yang belum share boleh teruskan share. Yang dah share, terima kasih saya ucapkan ya. Jom kita pakat-pakat share lagi. Ajak lagi keluarga, kawan-kawan, jiran, tetangga untuk sama-sama menelaah ilmu hadis pada petang ni. Okey, untuk tajuk hadis kita pada petang ni adalah mengenai fadilat Al-Quran ya. Okey, terbaik semua. Okey. Boleh nampak tak? Waalaikumsalam Kak Sadia. Selamat datang. Okey, boleh buka muka surat 288 buku Fadilat Amal warna hitam ya. Okey, saya tengok sekejap. Buku yang warna ni. Kalau sesiapa yang ada boleh buka buku ni. Muka surat 288. Okey. Okey, saya teruskan lagi untuk hadis kita. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbata bin Amiril Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wan Nisa'i wal Hakim wa qala ala syaratil Bukhari. Sayyidina Uqbah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang membaca Al-Quran dengan bersuara adalah seumpama seseorang yang memberi sedekah secara terang-terangan dan seseorang yang membaca Al-Quran secara senyap adalah seumpama seorang yang memberi sedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim.
Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Kak Fauzia, selamat tengah hari, salam Zohor. Waalaikumsalam Kak Hasma, selamat datang yang baru masuk. Okey, kita teruskan lagi untuk surat hadis kita yang bertajuk membaca Al-Quran secara kuat dan secara perlahan. Okey, terbaik semua. Okey. Okey, jelaskan. Sekiranya tidak jelas boleh komen ya. Okey, saya teruskan. Untuk keterangan hadis tadi, kadang dapat dikaitkan dengan sedekah. Kadang-kala kita bagi sedekah secara terang-terangan membawa maksud untuk menggalakkan orang lain untuk turut bersedekah atau kerana sesuatu maslahat yang lain adalah lebih afdal. Kadang-kadang kita bagi sedekah secara terang-terangan untuk bawa lagi orang lain untuk bersedekah. Bukan kita nak menunjuk-nunjuk. Kita nak bawa orang lain bersedekah. Kita nak jadi contoh kepada orang lain. Supaya orang lain pun ikut sama apa yang kita buat. Maka bagi sedekah secara terang-terangan tu lagi afdal. Kadang-kala kalau kita bagi sedekah secara sembunyi adalah lebih baik. Lebih baik. Kerana apa? Kerana kita takut wujudnya perasaan riya ataupun menunjuk-nunjuk atau untuk mengelakkan penerima daripada mendapat kehinaan dan atas sebab-sebab yang lain. Jadi sebenarnya dibolehkan untuk kita bersedekah secara terang-terangan dan secara sembunyi. Tak ada yang mana satu lagi bagus, tak ada. Sebenarnya sama je. Tapi akan jadi lebih afdal mengikut situasi yang tertentu. Okey. Kurang jelas? Apa yang kurang jelas? Adakah suara ataupun gambaran? Okey, boleh nampak tak? Okey. Boleh semua? Okey. Mana yang bagus? Bersuara atau tidak dikasih keluar? Okey. Di sini saya nak terangkan. Okey. Kalau tadi saya terangkan tentang sedekah, dia akan jadi lebih afdal tapi mengikut kepada situasi. Lagi afdal secara terang-terangan bersedekah kalau dengan niat kita ingin membawa orang lain untuk ikut sama apa yang kita buat ataupun untuk bagi manfaat kepada ataupun untuk bagi contoh kepada orang lain. Itu lebih afdal secara terang-terangan. Sedekah secara sembunyi lebih afdal kalau untuk kita mengelakkan wujudnya perasaan riak ni. Dia ikut situasi. Begitu juga dengan baca Al-Quran. Di sini saya nak katakan terdapat banyak riwayat yang menceritakan tentang kelebihan baca Al-Quran dengan kuat dan juga baca Al-Quran dengan perlahan. Jadi untuk itu, bagi menghimpunkan antara dua kelebihan ini, dikatakan baca dengan suara perlahan adalah lebih afdal. Kalau dia bimbang pada dirinya itu muncul sifat riak. Okey. Jadi adapun membaca dengan suara yang kuat pula adalah lagi afdal bagi orang yang tidak bimbang daripada sifat riak ataupun dengan syarat dia tidak ingin mengganggu orang lain seperti orang yang sedang solat, tidur ataupun selain daripada keduanya. Sebab membaca kuat pun ada manfaatnya juga. Kita boleh memperdengarkan bacaan kita kepada orang lain supaya orang lain pun boleh mempelajari, boleh merasai macam mana cara bacaan kita tu. Maksud saya merasai alunan tu. Merasai, mendengar alunan. Maafkan saya, salah pula. Dalam bahasa Melayu ya. Okey. Dan sebenarnya ia merupakan syiar terhadap agama disebabkan ia mampu menetapkan hati orang yang membaca, menguatkan semangat, mengelakkan tidur yang banyak serta bagi semangat kepada orang lain untuk turut serta beribadah. Okey, boleh semua? Jadi boleh tak faham sini sebenarnya mana yang lebih baik itu
dia bergantung kepada situasi, keadaan tertentu. Kalau kita rasa macam kita ni mudah untuk wujud perasaan untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain, sebaiknya kita baca perlahan. Okey. Dan kalau kita rasa macam kita nak mengajar orang ataupun kita nak memperdengarkan bacaan supaya orang tu pun lembut hati, jadi kita lebih afdal untuk baca dengan nyaring. Tiada masalah. Okey, boleh semua? Okey, saya teruskan lagi. Jadi saya dapat disimpulkan sini bahawa kedua-dua kategori iaitu membaca Al-Quran dengan kuat ataupun dengan perlahan boleh dilakukan oleh si pembaca Al-Quran. Tak ada masalah. Manakala dari sudut afdal, mana satu lagi afdal itu berbeza mengikut situasi dan keadaan pembaca. Ya, Waalaikumsalam yang memberi salam. Alhamdulillah Kak Fauzia dah faham. Okey, yang lain dah faham ke? Itulah penjelasan tadi, sedikit penjelasan berkaitan dengan mana yang lagi afdal. Dia mengikut situasi. Okey, mengikut situasi dan keadaan pembaca. Okey. Waalaikumsalam Kak Asia Harun. Okey, untuk tajuk slot hadis kita pada tengah hari ini adalah berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan suara yang kuat dan juga suara yang perlahan. Okey. Okey, saya teruskan lagi. Okey, contohnya lah, bagi mereka yang takutkan perasaan ujub dan riak, maka yang afdal adalah dibaca secara perlahan. Khususnya bila terdapat ramai orang lain kan di sekeliling. Jadi lagi afdal kalau kita baca dengan perlahan ataupun secara sembunyi. Okey. Jadi manakala bagi seseorang yang dalam keadaan bersendirian, dia jauh daripada sifat riak, bahkan dengan tujuan untuk menguatkan lagi hafalan dia, maka dalam keadaan ini afdal baginya untuk membaca secara kuat ataupun dia nak mengajar orang lain, dia nak ajak lagi orang lain, ajak orang lain untuk sama membaca Al-Quran, maka lagi afdal untuk dia membaca secara kuat. Alhamdulillah ramai yang komen faham. Terima kasih semua. Okey. Itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian saya pada tengah hari ini boleh memberikan kefahaman kepada anda semua berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan bersuara, nyaring dan perlahan. Okey. Faham Ustazah? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Fiza. Terima kasih Kak Sa. Terima kasih Kak Nuraini dan semuanya. Okey, bagi sesiapa yang belum lagi menyertai Telegram Group FMTT untuk sentiasa menanti update dari kami, bolehlah join grup Telegram yang saya pin. Bagi siapa juga yang ingin menyertai untuk korban atau akikah di Mekah, ada juga kita orang sediakan. Boleh tekan link berikut juga. Dan yang belum mendaftar kelas asas, kelas online, kelas talaki, tajwid, boleh sahaja daftarkan diri anda segera dekat link yang telah saya pin ni ya. Tak rugi kalau kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Kerana apa? Kerana bukan saja banyak membawa kebaikan di dunia, bahkan juga di akhirat kelak, sebagai persiapan untuk kita menghadapi di alam lain nanti. Okey. Okey, Waalaikumsalam Kak Hamidah. Kita telah sampai ke penghujungnya ya. Ya, betul Kak Fauzia. Kak Fauzia kata untuk yang lebih afdal membaca Al-Quran dan bersedekah mengikut situasi. Tak ada yang lebih bagus. Kalau orang tanya mana lagi bagus, baca perlahan ataupun baca kuat-kuat. Sebenarnya mana yang lebih afdal itu mengikut situasi. Kalau untuk mengelakkan sifat riak, maka baca dengan perlahan lebih baik. Baca dengan suara perlahan lebih baik. Kalau untuk memberi manfaat pada orang lain ataupun dia nak mengajar, dia nak
dia nak mempendengarkan bacaan pada orang lain, maka lagi afdal untuk dia membaca Al-Quran secara kuat. Okey, terbaik semua. InsyaAllah kita akan bersua secara alamaya lagi untuk Ustaz Hadis pada hari esok. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di waktu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.